Okey, saya hendak tunjuk di sini bagaimana kita hendak membuat pengiraan matrik. Ini dari segi untuk tips lah ya. Okey, sekarang ni dia kata diberi matrik A sama juga dengan 2, 1, 3, 5 dan matrik B 6, negatif 2, 7, negatif 7, 1. Kira, matrik A darab dengan matrik B. Okey, ini matrik A, ini matrik B. Alright, kita buat dengan kaedah jadual macam ni So untuk matrik A kamu buat dekat sini. A. Ini 2 1 3 5. Okey, manakala untuk matrik B ni kamu buat dekat sini. Ini matrik B. Okey, letak dekat sini. Okey, 6 negatif 2 negatif 7 1. Okey, daripada sini terus kita boleh kira, kita boleh dapatkan dia punya peringkat matrik untuk jawapan. Apakah peringkat matrik tersebut? Jawapannya di sini So bila A darab dengan B sama dengan apa? So bagaimana nak dapatkan jawapan tersebut? Buat sama dengan dekat sini. Okey, ini jawapanlah, jawapan hasil darab kepada matrik A darab dengan matrik B. Okey, so daripada matrik A ni, awak buat garis. Ada berapa garis? Ada 2 baris. Okey, ni pun sama, 1, 5 ni. Baris yang kedua. Nampak tak? Buat baris macam tu. Kemudian, dekat matrik B, ada berapa lajur? Okey, ni lajur yang pertama dan ni lajur yang kedua. Okey, daripada sini, kita dapati persilangan di antara baris matrik A dan lajur matrik B, kita nampak 4 dekat sini. 4 titik persilangan. 1 titik, 2 titik, 3 titik, 4 titik. Nampak tak 4 persilangan dekat situ? Ini bermaksud jawapan bagi matrik A darab dengan B, dia punya peringkat adalah 2 darab 2. Bagaimana kita hendakkan dapat jawapan tu? Okey, samalah guna kaedah ini penting supaya kita punya proses pendaraban tu sama. Okey, sekarang ni baris untuk A, matrik A darab dengan elemen yang pertama, lajur yang pertama tu dekat matrik B. So 2 darab dengan 6 tambah dengan baris 1 ni matrik A darab dengan lajur 1 matrik B. So 3 darab dengan negatif 2. Nampak tak? Okey, so dapatlah titik yang pertama tu. Okey, saya padam, saya nak buka sikit dia punya ni. Kalau kami untuk lelaki apa? Okey, kita terus dengan titik yang seterusnya. Ni, titik ni. Titik yang ni. Okey, bagaimana nak dapat titik tu? Baris yang kedua untuk matrik A, 1 darab dengan lajur yang pertama matrik B, 6 tambah dengan ini 5 darab dengan lajur yang pertama matrik B, 5 darab dengan negatif 2. Okey, sama dengan kita buat kat bawah kurungan. So, nanti kita tekan kereta kemudian. Kita tengok pula titik yang ketiga ni. Daripada mana? Datang daripada baris yang pertama, lajur yang kedua. 2 darab dengan negatif 7. 2 darab dengan negatif 7 tambah dengan 3 darab dengan 1. 3 darab dengan 1. Okey, kemudian last sekali titik ni. Elemen unsur yang keempat datang daripada mana? Datang daripada baris nombor 2, lajur nombor 2. Iaitu unsur yang pertama untuk baris yang kedua, iaitu 1 darab dengan unsur yang pertama, baris yang kedua, 7 negatif 7 tambah dengan unsur yang kedua, baris yang kedua, 5 darab dengan ini 1. Okey, darab dengan 1, tutup kurungan. Okey.
Tak payah nak pening-pening belajar. Kita tekan sahaja kalkulator. Okey, kita tekan kalkulator. Hati-hati kita on kalkulator kita. Okey. Awak salin saja sebiji ni. Salin betul-betul Salin betul-betul. Tekan betul-betul. Apa tu? 2 kurungan 6 tutup kurungan tambah buka kurungan. Bukalah kurungan. 3 tutup kurungan. Salin sebiji buka kurungan balik. Negatif 2. Nampak tak? Tutup kurungan. Tekan sama dengan. Nampak tak? 6. Kamu pun tulislah sini 6 cikgu. Dan proses yang seterusnya, tekanlah kalkulator. Kamu terus dapat berapa? Macam tadi, sebiji-sebiji. Kurungan 1 tutup kurungan sama dengan negatif 2. Okey, nampak tak? Ini adalah proses pendaraban menggunakan kaedah jadual. Kita tengok pula bagaimana kita hendak menentukan sama ada metrik yang diberikan itu boleh kita lakukan proses pendaraban ataupun tidak. Kalau boleh, dia kata tentukan peringkat bagi jawapan. Okey, kita tengok kepada jawapan untuk soalan P dengan Q. So kita tengok untuk metrik P ni, dia punya peringkat dia adalah metrik 2 darab 2. Manakala Q adalah metrik 2 darab 1. Daripada order ni kita boleh tentukan dah boleh darab ke tidak. Kita tengok ini 2 bermaksud proses pendaraban. Ataupun kita buat macam gini. Nak tahu So 3, ini negatif 1, ini 6, ini 2. Satu lagi metrik Q tu 7, 9. Okey, so ini metrik ni ada 2 baris. Metrik satu lagi Q ni ada 1 lajur. So jawapan kamu di sini. Tetapi kita kena double check. Kita kena semak balik. Untuk mendapatkan jawapan di sini, dia punya mesti elemen yang pertama darab dengan elemen yang pertama, elemen yang kedua darab dengan elemen yang kedua. Wujud ke tidak? Ada elemen pertama dekat sini, ini pun elemen pertama, dan tambah darab dengan elemen yang kedua untuk baris dan lajur yang pertama. Kita dah bersemak pula yang kedua untuk dapatkan jawapan di sini. Elemen yang pertama untuk baris yang kedua darab dengan elemen yang pertama lajur yang pertama, dan elemen yang kedua baris yang kedua, elemen yang kedua daripada lajur yang kedua. So boleh berlaku proses pendaraban dekat situ. So di sini untuk soalan ni boleh. Kita tengok pula kepada contoh S darab dengan P. Mana S darab dengan P? Okey, ini S. Okey, order P kita tahu 2 darab 2. Order peringkat untuk S ni, dia punya peringkat sama juga dengan 2 darab 3. Oleh sebab itu, S darab dengan P kita tentukan. S dia punya peringkat 2 darab 3. Manakala P dia punya peringkat 2 darab 2. Daripada sini pun kita dah nampak dah 3 dengan 2 tu tak sama. Jika tak sama, S dengan P tidak boleh kita lakukan proses pendaraban. Okey, saya nak tunjuk dekat sini. Kenapa tak boleh? Kita tunjuk So, S. Kita tengok matrik S ni. Kita letak sini 0, 3, negatif 6, 11, 1, negatif 2. Okey. Kemudian satu lagi, P mana P? Okey, P 3, negatif 1, 6, 2. Okey. Jadi jawapan kamu ini baris ni, nampak tak? Ada 2 baris dan ini ada 2 lajur. Okey. Jawapan kamu di sini ada 4 titik. Okey. Tetapi kita tengok dia punya baris dengan lajur tu unsur dia cukup tidak? Untuk baris yang pertama ni dia ada 3 unsur. 1, 2, 3. Manakala untuk lajur yang pertama ni dia ada 2 saja. 1, 2. Tak sama awak. Dia mesti sama dia punya unsur ni.
mesti sama. Unsur mesti sama. Unsur mesti sama dia punya bilangan, bilangan. Barulah kita boleh jalankan proses pendaraban. Ni tak sama. Bermaksud S dengan P tidak boleh kita buat proses pendaraban. Okey. Kepada soalan nombor 3 ni, dia suruh kita cari nilai X dan juga nilai Y. Seterus kepada proses dapat jawapan. Matrik yang ni matrik A, ini adalah matrik B. Dan ini adalah jawapan dia. Okey, kita buat. So matrik A kita letak kat sini, matrik B kita letak kat sini. Okey, matrik A negatif 1 Y. Ini X 3. Manakala matrik B pula ini 4 7. Okey. Proses pendaraban 2 baris untuk matrik A, 1 lajur untuk matrik B. Di manakah jawapan kamu? Ini jawapan kamu. Okey, apa tu? Ni 31 dengan 29 jawapan kamu. Soalan kata cari nilai X apa, nilai Y apa. Tak perlu kira semualah, kita terus tengok Oh, X di sini. X ni datang daripada mana? Baris yang pertama, lajur ini. Okey. So, bagaimana dapat 31 ni? 31 ni sama juga dengan datang daripada unsur yang pertama, darab dengan unsur yang pertama di lajur B tu. Okey, negatif 1 darab dengan 4 tambah dengan unsur yang kedua iaitu X darab dengan 7. Okey, sudah dapat persamaan linear. Okey, kita teruskan dengan pengayaan 31. Ini negatif 4 tambah dengan 7X. 7X sama juga dengan 35 dan X sama juga dengan 35 bahagi dengan 7 sama juga dengan apa? 35 bahagi 7. Jawapan dia, tekan kalkulator. Awak dapatlah 5. X 5. Seterusnya, kita tengok pula kepada yang Y. Mana Y? Oh, ini Y. Y berada dekat mana? Baris bawah ni. Baris yang kedua. Jawapan dia terus dapat 29. Oh, ini dia 29. Datang dari mana? Datang dari sini juga. So, Y darab dengan 4. Sama juga dengan 4Y. Tambah dengan 3 darab dengan 7 sama juga dengan 21. Okey, 21 ni jalan bawa pergi sebelah sini, pindah saja, lalu saja simbol sama dengan daripada positif dia jadi negatif 21. 29 tu kita turunkan sahaja, di sebelah sini adalah 4Y dan 29 tolak 21 sama juga dengan 8. 4Y Y sama juga dengan 2. Bagaimana dapat 2? 8 bahagi 4. Itu sahaja. Okey. Semoga jelaslah dengan penerangan yang saya berikan berkenaan proses pendaraban matrik.